A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa zakkirna minhuma ma nasina wa 'allimna minhuma ma jahilna. Amma ba'd. Okay, selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih juga kepada semua yang hadir. Okey, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita, pengajian ilmu mantik ataupun ilmu logik. Dalam bahasa Melayu tak ada lagi nama dia. Ada siapa nak buat nama? Ilmu pening kepala. Okey. Dalam ilmu mantik, secara umumnya kita ada pengenalan ataupun mukaddimah, di mana kita mengenal sejarahnya, latar belakangnya, asal-usulnya. Kemudian kita masuk pada dua tajuk ataupun dua cabang utama ilmu mantik. Okey, mantik yang nampak susah bagi setengah orang atau mudah bagi setengah orang, dia dalam dua tajuk ni je. Tapi ada setengah orang dia keluarkan sebahagian tajuk tasdiqat dan jadikannya sebagai tajuk yang ketiga. Setengah orang atau setengah kitab. Sebenarnya dua ni je, tasawurat dan tasdiqat. Kalau bab lain yang panjang-panjang semua tu sebenarnya bawah tasdiqat juga. Tapi setengah orang keluarkan. Itu ikut masing-masing lah. Tapi untuk mudah kita ikut yang standard lah. Kita tasawurat macam yang disebut sebelum ni, cerita pasal satu makna. Cerita pasal satu makna ataupun satu benda, satu idea, satu konsep. Dan kena ingat mantik ni sebenarnya bukan bincang istilah atau perkataan atau lafaz. Kita mantik fokus dia ialah makna di minda. Al-makna fi zihn, fil fikr, dalam fikiran kita, dalam otak. Okay, tapi kenapa kita kena belajar beberapa tajuk lain yang berkaitan lafaz atau perkataan? Sebabnya kita menggunakan bahasa sebagai perantara untuk menyampaikan atau memindahkan makna. Okay, sebab itulah mukaddimah mantik atau tajuk awal bagi mantik berkait dengan perkataan. Kemudian setelah kita faham asas-asas perkataan, barulah kita boleh ke arah nak memahami satu makna tadi, iaitu dengan ta'rif ataupun definisi. Okey. Jadi ilmu tasawurat ni tujuan akhir dia ialah definisi ataupun ta'rif dengan menggunakan apa? Menggunakan perkataan. Tapi bukanlah perkataan itu yang kita mahukan. Kita nak ialah makna di sebalik perkataan tadi. Okay, jadi itu ringkasan ilmu tasawurat. Tasdiqat, kita dah faham beberapa makna tadi melalui ta'rif. Kemudian kita nak bincang kaitan sesama makna. Okey. Kemudian perbincangan tasdiqat lebih panjang lah daripada tasawurat. Baik. Ini rajah atau mencatat umum mengenai mantik secara keseluruhan dan lebih khusus untuk mantik isaruji. Okey, sebabnya dalam mantik pada setengah penulis lain atau setengah ulama lain lebih banyak pecahannya. Tapi secara umum untuk isaruji ini tajuk asas. Dan memang kebanyakan kitab mantik atau ilmu mantik memang menggunakan rangka ini. Dan beza dia apa? Beza dia nanti ada orang pecahkan. Contoh yang dilalah tu dia pecah lagi, lafaz tu dia pecah lagi. Jadi semuanya masih dalam rangka yang sama. Dan kita dah pelajari dua tajuk. Ini kelas yang berapa? 4. Baru masuk dua tajuk. Semua sekali 10.
Okey, tajuk yang kita dah pelajari ialah tajuk dilalah ataupun penunjukkan, dan juga tajuk al-lafz, lafaz, iaitu mengenai perkataan. Okey, hari ini insya-Allah kita akan masuk tajuk yang ketiga, dan dia tajuk terakhir untuk asas tasawurat ataupun mabadi, prinsip tasawurat. Lepas tu kita akan masuk ke maqasid. Okey, maqasid itu tujuan. Apa tujuan tasawurat? Untuk ta'rif, untuk definisi. Okey, jadi kita akan pelajari beberapa kaedah ta'rif. Yang utamanya ialah al-hadd dan ar-ras. Had itu dimelayukan jadi had laju, had ketinggian. Itu had dalam bahasa Melayu. Sebenarnya had dalam bahasa Arab selain bermaksud batas atau limit, dia juga bermaksud definisi. Sebab apa dia kata had itu digunakan untuk makna definisi? Sebab had itu batas. Definisi ni dialah yang membataskan makna diminda. Contoh bila sebut cawan, kita akan bataskan kepada makna cawan, tak batas. Kita tak terlajak pergi ke pinggan, mangkuk. Itu maksud batas. Sebab tu dia kata had. Tapi dalam bahasa Melayu tak gunalah had dengan maksud definisi. Lagi satu hudud. Hudud tu jamak dah. Dia punya plural dah. Baik. Kemudian rasam. Rasam ni pun sejenis ta'rif. Cumanya dari segi martabat atau hierarki dia lebih rendah. Maksudnya dari segi ketepatan, dari segi membataskan itu, had itu lebih tepat. Tapi rasam atau ras dia kurang, bawah dia. Okey, dua ni je yang boleh pakai pun biasanya dalam mantik. Selain daripada itu, dia anggap ta'rif yang awam lah, ta'rif yang tidak mantik, ghairu mantiqi. Okey, itu saja tentang tasawurat. Yang tasdiqat ni kita tak perlu bincang lah. Okey, sekadar tengok balik nota lama. Dilalah yang kita ambil hanya lafziah, dan kita hanya ambil yang wada'iyah, dan kita hanya ambil yang mutabaqah. Dia satu line tu, yang atas semua tu. Kita untuk mantik hanya pakai yang itu saja. Dilalah, lafziyah, wada'iyah, mutabaqah ataupun mutabaqiyah. Yang lain tu tak boleh pakai sebabnya dari segi menyampaikan makna itu tak sharp, dia tidak teliti, tidak tepat. Dan lafaz. Okey, lafaz ni apa? Yang empat tadi, yang panjang tadi tu, kesimpulannya ialah lafaz. Okey, lafaz tu pula yang kita nak bincang, khususnya dalam mantik untuk tasawurat bahagian yang mufrad. Mu'allaf ataupun nama lain itu murakkab. Okey, dia banyak ada dibincang dalam mantik, tapi dia lebih khas dalam ilmu lughah. Okey. Sebenarnya kena bincang, tapi sebab macam saya sebut sebelum ni, Isaruji dia tak terlalu dalam, jadi kita tak perlu terlalu fokuslah pada bahagian itu. Okey, lafaz mufrad. Lafaz mufrad iaitu maksudnya lafaz yang apa orang kata sebahagiannya tidak menunjukkan sebahagian maknanya. Ingat lagi? Okey, sebahagian lafaz itu tidak menunjukkan sebahagian makna dia. Contoh kalau insan, makna dia ataupun ta'rif dia ialah hayawan natik, haiwan yang berfikir. Okey, jadi kalau kita kata sebahagian perkataan itu iaitu sebahagian daripada insan ialah in, dan sebahagian lagi ialah san. Jadi in di situ bukan bermaksud hayawan, san bukan bermaksud natik. Itu maksud dia. Okey, yang dimaksudkan sebahagiannya iaitu sebahagian lafaz tidak menunjukkan sebahagian makna. Maksud dia apa? Maksud yang tadi. Bila sebut in, adakah ia hayawan? Tidak. Insan dia itu sendiri bermaksud hayawan natik. Tapi kalau kita pecahkan dia, dia tak mewakili makna dia yang asal. Tapi lafaz murakkab ataupun lafaz muallaf adalah yang sebaliknya, iaitu kalau kita pecahkan, kita boleh dapat lagi makna dia. Contoh macam matahari. Okey, kalau matahari, walaupun dalam bahasa Melayu dia dah dikira satu perkataan yang kukuh, tapi dia tetap, kita sebagai orang Melayu kita faham mata itu satu benda, hari itu satu benda. Okey, jadi dia akan jadi khilaf, nak letak dia dekat mufrad ke dekat murakkab. Dari segi asal usul dia adalah murakkab. Mata satu benda, hari satu benda, matahari satu makna yang lain. Contoh, kalau kita matahari ialah bintang bagi sistem solar.
atau sistem suria ni yang kita duduk ni. Okey, jadi dia ada dua benda, iaitu bintang, sistem solar. Adakah mata menunjukkan bintang? Adakah hari menunjukkan sistem solar? Kalau ikut yang sekarang ni, tidak. Kalau ikut sekarang ni, mata lain, hari lain. Jadi dari segi konteks lurah tu, matahari dah dikira satu benda yang padat dan dikira boleh dianggap sebagai mufrad. Iaitu lafaz yang sebahagiannya tidak menunjukkan sebahagian yang lain. Tapi dalam kes tertentu yang kita sebut juga pada kelas yang lalu, dia boleh jadi satu gabungan perkataan itu, boleh jadi mufrad dan dia juga boleh jadi murakkab. Contoh yang kita sebut Abdullah. Abdullah. Okey, kalau kita guna Abdullah tu pada orang yang bukan nama Abdullah, contoh Rahman, itu nama dia. Tapi kalau Rahman kata ana Abdullah, aku hamba Allah, maka abdu dan Allah itu dikira lafaz murakkab. Sebab apa? Memang dia masukkan abdu itu dengan hamba, Allah itu dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang nama dia Abdullah, dia kata ana Abdullah dan dia merujuk kepada nama dia, maka ketika itu Abdullah bukan lafaz murakkab. Sebab apa? Kalau sebut abdu, bukan maksud separuh daripada badan dia, pusat ke atas adalah abdu, dan Allah itu pula pusat ke bawah. Adakah begitu? Tidak. Jadi ada perkataan tertentu yang dia boleh jadi mufrad dan boleh jadi murakkab ikut konteks penggunaan dia. Okey. Jadi itu lafaz mufrad dan murakkab. Kemudian mufrad yang kita nak bincangkan ini dia pecah pada dua, iaitu kulli dan juz'i. Okey, bahasa mudah dia, kita kata kulli ni umum, juz'i ni khusus. Okey, apa maksud umum, apa maksud khusus, ataupun apa maksud kulli dan apa maksud juz'i? Kalau ikut takrif standard, kulli ni maksud dia ialah satu lafaz yang dia tak menghalang berlakunya perkongsian makna itu. Maksudnya kalau lafaz insan, saya boleh guna, Rahman boleh guna, sahabat-sahabat yang lain pun boleh guna, semua boleh guna perkataan insan. Tapi kalau lafaz nasir, dalam kelas ini hanya saya seorang yang boleh guna. Sebab apa? Dia khusus, dia menghalang, dia yamna'u, menghalang, melarang, menghalang daripada pihak lain berkongsi benda itu, nama itu. Jadi lafaz kulli ialah lafaz yang tidak menghalang berlaku perkongsian pada maknanya. Maksudnya ada individu lain ataupun pihak lain boleh guna perkataan itu ataupun makna itu. Tapi kalau lafaz mufrad yang juz'i, dia adalah sebaliknya, dia yamna'u, dia menghalang. Apa maksud menghalang? Orang lain tak boleh pakai. Kalau kata kereta tu kereta proton iswara, kereta proton lain tak boleh pakai, BMW tak boleh pakai, Mercedes tak boleh pakai. Sebab apa? Itu hanya milik dia. Okey, itu maksud kulli, maksud juz'i. Okey, dalam mantik secara umum kita sebenarnya bincang benda yang kulli. Okey, walaupun dalam nanti kita baca tajuk tasdiqat ada bincang qadiyah syakhsiyah. Nama dia qadiyah syakhsiyah, iaitu qadiyah yang bincang pasal benda juz'i. Contoh Ahmad baik, Ahmad hanya untuk Ahmad, Ahmad hanya untuk Ahmad. Tapi dia disebut sebagai contoh. Tapi yang digunakan dalam mantik secara rasmi dan dalam bidang ilmu secara rasmi ialah lafaz yang kulli. Sebab apa? Mantik ni tujuan dia untuk bincang ilmu, untuk kegunaan manusia sejagat. Kalau cerita pasal Ahmad, Ali tak boleh pakai, Abu tak boleh pakai. Sebab tu dah dalam bidang sains, contoh matematik, kita boleh sebut sel immunity menyerang kuman. Kita bukan cerita pasal sel immunity yang ke-10 yang ada pada tangan Rahman, pada otak sekian-sekian. Kita tak bincang begitu. Kita bincang sel immunity seluruhnya. Itu maksud kulli. Semua sel immunity boleh pakai benda tu. Bukan sel immunity yang ada pada dia seorang. Kalau bincang pasal sel dia seorang, apa manfaat perbincangan ilmu itu untuk manusia lain? Jadi tujuan ilmu dia mesti bincang benda yang umum.
Sebab itulah dalam sains proses dia kena kaji benda juz'i, benda kecil-kecil, sebiji-sebiji, satu persatu, eksperimen demi eksperimen, kajian demi kajian, akhirnya buat satu kesimpulan yang bersifat kulli. Kaji sel ini nampak hasil begini, kaji sel ni begini, maka buat satu kesimpulan. Walaupun sebenarnya dalam ilmu mantik kesimpulan itu tidaklah meyakinkan. Sebab apa? Dia kena kaji semua benda tu sepatutnya. Dalam bahasa mantik disebut istiqra'. Istiqra' ni kajian ataupun eksperimen. Okey, dia ada istiqra' tam, istiqra' ataupun kajian yang sempurna, ada istiqra' naqis, kajian yang tidak sempurna. Apa maksud tidak sempurna? Dia kaji hanya sebahagian sampel, tapi dia buat kesimpulan untuk kesemua yang sejenis dengan sampel itu. Dia kaji beberapa jenis sel immunity yang ada pada orang tertentu, yang hanya di Malaysia dan di negeri tertentu, tapi dia buat kesimpulan untuk semua sel immunity untuk seluruh manusia. Jadi dari sudut mantik tak meyakinkan benda tu. Sebab apa? Dia tak kaji lagi sel-sel yang lain. Okey, itu maksudnya. Jadi kita nak fokus pada yang kulli, dan itulah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, tajuk kulliyat khams, sebenarnya dia boleh wujud daripada perkataan kulli tadi. Kulli itu jenis perkataan ataupun jenis lafaz. Lafaz yang boleh berkongsi makna tadi dengan beberapa pihak, dengan beberapa individu, ataupun disebut sebagai afrad. Afrad itu bahasa mudah kita kata individu lah, ataupun benda yang bersifat juz'i ini. Okey, jadi kulliyat, kulliyat ni adalah plural, jamak bagi kulli. Jadi nak bincang kulli yang ada 5 jenis, khamsah. Ada 5 jenis. Jadi perkataan kulli, perkataan yang bersifat umum, yang kita sebut tadi, ahli mantik pecahkannya ataupun klasifikasi kepada 5 jenis. Okey, ada 5 jenis perkataan ataupun lafaz yang bersifat kulli. Sebab itulah dinamakan al-kulliyatul khams. Okey, ini kesimpulan ataupun ringkasan yang sebab daripada matan Isaruji. Sebelum nak tengok 5 satu-satu, kena tahu dia pecah pada 2 dulu, lepas tu pecah lagi. Ada cara pecahan dia. Baik, jadi kita tengok apa matan ataupun teks Isaruji yang kita nak pelajari hari ini. Hari ini muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12, tengok yang tajuk kulli. Tajuk kulli. Baik. Wal kulli imma zati wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatihi kal hayawan binisbati ila al insani wal faras. Wa imma aradi wa huwa alladhi yukhalifuhu kad dhahik binisbati ila al insan. Okey. Dia kata apa? Dia kata kulli yang pertama sekali, sebelum nak tengok pecahan yang 5 jenis itu, dia pecah pada 2 dulu. Dia pecah pada 2 dulu. Yang pertama dia kata imma zati. Dia sama ada yang pertama ialah nama dia zati. Okay, ini bukan pertama daripada 5. Ini pecahan awal. 5 nanti duduk hujung. Duduk hujung. Yang kita habaq siap senang. Yang jins, nau', fas, khassah, arad, yang duduk hujung semua kali. Okey, yang hujung yang 5 tu semua tu adalah kulliyat khams. Okey, itu yang kulliyat khams yang sebenarnya. Tapi sebelum nak masuk ke 5 itu, dia ada pecahan lain dulu. Okey. Okey, jadi yang pertama imma zati. Dia sama ada bersifat zati. Okey, zati ni asalnya zat. Asalnya ialah zat. Tapi dijadikan adjektif ataupun dijadikan nisbah, maka dia disebut dengan zati. Okey, apa itu zati? Dia kata kat sini wa huwal ladzi yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatihi, iaitu lafaz kulli yang yadkhulu, masuk fi haqiqati juz'iyyatihi, masuk kepada hakikat juz'iyatnya. Hakikat juz'iyat.
Okey, juz'iyat ingat tadi. Juz'iyat itu afrad, iaitu individu. Okey, apa maksud afrad, juz'iyat, individu ini? Maksudnya ialah kewujudan sebenar yang ada itu. Benda yang wujud itu, kewujudan yang sebenar ini kita panggil juz'iyat, yang wujud secara spesifik. Saya wujud, Rama wujud, ikhwah wujud, akhwat wujud. Okey, setiap individu kita ini dinamakan juz'iyat. Okey. Jadi dia kata kat sini, yang kata zati ini ialah satu lafaz kulli yang mana makna dia itu, makna pada lafaz itu mendapati ataupun masuk mendapati hakikat juz'iyat, hakikat kita semua ini. Okey, itu yang pertama. Dan dia bagi contoh apa kat sini? Dia kata contohnya ialah kal hayawan binisbati ilal insani wal faras. Contohnya ialah lafaz hayawan dengan merujuk ataupun dinisbahkan kepada manusia dan kuda, insan wal faras. Okey, kenapa dia kata hayawan ini masuk hakikat manusia dan kuda? Okey, sebab apa? Macam kita sebut sebelum ni, dalam bahasa Arab hayawan itu asalnya hay, iaitu hidupan, hidup, hayat. Okey, hay, hayat, hayawan, ini semua mempunyai kata dasar yang sama, yang mana poinnya asalnya ialah hidup. Dan hayawan lebih spesifik dalam ilmu mantik merujuk kepada hidupan yang boleh bergerak sendiri dengan kehendak dia. Ini tujuan dia apa? Tujuan dia nak bezakan hidupan jenis tumbuhan, nak keluarkan tumbuhan daripada kita dan kuda dan binatang lain. Dia kena letak al-mutaharrik, al-mutaharrik bil iradah, yang boleh bergerak dengan kehendak dia. Okey, apa maksud bergerak dengan kehendak ini? Okey, kalau kita tengok pokok tumbuhan, dia bergerak tak? Okey, kita pernah tengok dia bergerak ke ataupun dia memang tak pernah bergerak langsung? Dia boleh gerak tak? Boleh. Pokok, kita kata pokok bergoyang. Kalau belajar dulu bahasa apa, belajar komsas, melambai-lambai lah, melambai kat arah kami, dan kami pun lambai balik kan. Jadi pokok sebenarnya bergerak kan, secara hakikatnya kan, kalau ikut kataan harakah kan, move and change, dia bergerak, dia menghadapi, menerima perubahan kan. Harakah tu dia menerima, tapi dia bukan bil iradah, dia bukan bil iradah. Itu membezakan antara pergerakan kita dengan tumbuhan. Okey, apa maksud bil iradah pula? Okey, kalau pokok dia bergerak, yang pertama yang selalu kita jumpa dengan sebab ada angin tolak dia, angin tiup. Jadi dia bukan bergerak kerana dia sendiri bergerak, tapi kerana ada benda lain ataupun angin yang menolak. Kalau tak angin pun orang, atau orang pun binatang. Kalau tak sangat tanah bergempa, bumi goyang, dia pun goyang sekali. Okey, jadi dia bergerak tapi bukan bil iradah. Kalau dia bergerak, ada satu lagi jenis bergerak, nampak macam bergerak sendiri tapi sebenarnya dia tak termasuk dalam kategori bil iradah, iaitu pergerakan dinamakan tumbuh. Tumbuh ni dia bergerak, sejenis pergerakan. Okey, kita tengok dia bergerak daripada benih, anak pokok, dewasa, matang, tua, kering, mati. Okey, itu sebenarnya sejenis pergerakan dari segi hakikatnya. Tapi itu secara dari sudut harakah kita tak anggap pergerakan bil iradah. Kita tak anggap itu pergerakan bil iradah, kehendak. Contoh macam pokok, ataupun kalau kita nak tebang dia ke, kita nak karate dia tak lari kan. Walaupun dia pokok balak yang sangat besar, dia tak lari. Ataupun kita nak tebang, dia hempak dari kita ada. Jadi dia tak ada satu pergerakan yang macam tu. Tapi pada binatang atau hayawan yang normal, benda tu wujud. Itu maksud mutaharrik bil iradah. Itu tujuan apa? Nak keluarkan tumbuhan daripada kategori manusia dan binatang. Okey, jadi secara mudah saya kata hidupan yang pertama ada tumbuhan, haiwan dan binatang. Tumbuhan, haiwan, ataupun kita buang haiwan tu, tumbuhan, manusia dan binatang. Tapi binatang dia exclude yang pertama, dia dikeluarkan di peringkat awal dengan dia letak syarat bil iradah, mutaharrik bil
iradah. Okay, jadi terkeluarlah tumbuhan. Maka yang baki ini, inilah yang dinamakan hayawan. Baki itu yang dinamakan hayawan. Sebab apa? Sebabnya dia mutaharrik bil iradah. Macam mana kita boleh lari apabila ada orang nak kacau kita, macam tu juga binatang pun boleh lari. Secara umum, kecuali yang cacat patah kaki, itu lain cerita lah. Paling korang pun dia mengensot kan, walaupun dia tahu dia lari tak dan lepas, tapi dia lari juga kan. Okey, jadi itu yang pertama. Itu yang dinamakan hayawan. Hayawan pula dipecah kepada dua dengan syarat apa? Dia letak satu syarat lagi, iaitu natiq. Sebab itulah wujud hayawan natiq dan hayawan ghairu natiq. Apa maksud dia? Hayawan yang boleh berfikir dengan hayawan yang tak boleh berfikir. Maka manusia ataupun haiwan lain tak berfikir itu terkeluar duduk satu tempat lain dinamakan binatang. Okay, jadi kita nak mudah, hayawan ada dua jenis, satu manusia, satu binatang. Okay, binatang ni ialah hayawan ghairu natiq. Manakala bakinya iaitu hayawan natiq, itulah yang dinamakan insan, bashar, manusia, orang, benda yang sama. Okey, itu tentang hayawan. Okey, kembali nak cerita pasal contoh ni je pun. Sebab dalam mantik selalu orang pening, kenapa letak hayawan itu dia hakikat bagi apa insan. Sebab apa? Orang tak faham cara klasifikasi dalam mantik. Kalau dia faham pecahan itu, dia akan faham bahawa manusia adalah sebahagian daripada hayawan. Jadi hakikat manusia salah satunya ialah dia adalah hayawan. Okey. Jadi rujuk pada contoh yang disebut tadi, kal hayawan binisbati ilal insani wal faras. Maka hayawan itu dia adalah hakikat bagi insan dan juga kuda. Sebab apa? Mereka ni sama-sama hayawan, sama-sama mutaharrik bil iradah. Cuma beza dia natiq. Jadi tak letak syarat natiq di situ. Kalau letak syarat natiq, terkeluarlah kuda. Jadi kita hanya ambil pada bahagian yang hayawan semata-mata. Barulah kuda, insan, lembu, kambing, kerbau boleh duduk sekali di bawah satu panji, iaitu panji kehayawanan. Panji hayawan. Okey, itu yang pertama. Kemudian dia kata yang kedua, wa imma aradi. Sama ada dia ni bersifat aradi. Okey, kulli yang pertama tadi yang bersifat zati, iaitu sesuatu lafaz yang dia menepati hakikat sesuatu yang wujud itu. Hakikat sesuatu juz'iyat, sesuatu individu atau afrad. Yang kedua ni pula dia kata wa huwal ladzi yukhalifuhu. Dikatakan kulli jenis aradi ialah kulli yang sebaliknya, yukhalifuhu, yang bertentangan dengan yang zati. Okey, apa maksud yang bertentangan dengan zati? Kita hanya perlu tambah kataan la. Okey, kalau tengok ta'rif zati tadi dia kata wa huwal ladzi yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatih. Maka kita tambah wa huwal ladzi la yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatih. Okey, yang dikatakan lafaz kulli jenis aradi ialah satu lafaz yang tidak menepati hakikat sesuatu itu. Itu maksud dia. Okey, apa maksud tidak menepati hakikat? Okey, pada sesuatu hidupan atau kewujudan, sesuatu yang wujud, sesuatu juz'iyat, afrad atau individu itu, kita boleh hurai, boleh cerita tentang sesuatu yang wujud itu dengan pelbagai cara. Dan huraian kita itu sebahagiannya adalah tepat dengan hakikat benda tadi. Dia mewakili secara tepat benda tadi. Dan ada juga huraian atau cerita yang kita sebut tentang sesuatu itu tidak menepati hakikat dia, tapi masih berkait dengan dia. Ini sebenarnya kalau kita boleh faham, kita boleh kaitkan dengan tajuk awal dulu, iaitu tajuk mutabaqah, tadammun dan iltizam. Okey, mutabaqah dan tadammun ini dia memang cerita tepat tentang sesuatu benda. Okey, tapi iltizam dia cerita tentang benda tadi, tapi hanya ciri dia, bukan hakikat dia. Contoh macam gelas.
Gelas ni kita berkata satu alat untuk minum. Jadi ada dua komponen, alat, minum. Okey. Yang dikatakan mutabaqah ialah bila kita sebut alat minum. Alat minum tu dia tepat dengan gelas ini. Tapi kita sebut salah satu ataupun sebahagian. Kalau kita sebut hanya sebahagian, contohnya dalam kes tadi hanya salah satu, kita sebut alat saja, tepat dengan dia tapi separuh benar. Kalau sebut minum saja, tepat juga tapi separuh benar. Kalau alat minum tepat. Okey, yang kita sebut semua sekali itu dinamakan mutabaqah secara tepat. Tapi kalau kita hanya sebut sebahagian, salah satu, itu dinamakan tadamun. Okey, dua ni dikira masuk ataupun menepati hakikat gelas. Tapi kita juga boleh sebut benda lain bila kita sebut tentang cawan atau gelas. Kita boleh sebut dia jernih. Kita boleh sebut dia mudah pecah. Kita boleh sebut dia keras. Semua tu berkait tak dengan benda ni? Berkait, tapi dia adakah hakikat dia? Tidak. Adakah kalau dia hilang sifat keras, dia terus tak layak dipanggil gelas? Contohnya gelas plastik. Gelas yang buat pada getah. Ataupun kalau dia hilang sifat jernih, dibuat dengan plastik yang gelap, plastik hitam. Adakah dia terus hilang sifat sebagai gelas? Tidak. Itu maksud masuk hakikat dan tidak masuk hakikat. Menepati hakikat dan tidak menepati hakikat. Apa maksud dia sekali lagi? Secara mudah kita kata yang dikatakan menepati hakikat tu ialah benda tu memang intipati, memang jauhar, memang hakikat diri benda tu. Yang mana kalau kita buang benda tu terus hilanglah benda tu. Contoh, kalau ini kita namakan alat minum. Kalau kita buang minum, dia hanya alat, adakah layak panggil gelas? Maksudnya kita buat satu benda tu, nama dia alat, tapi dia bukan alat untuk minum. Adakah itu gelas? Tidak. Jadi bila kita sebut hakikat gelas, memahami hakikat gelas, mesti ada unsur minum di situ. Itu maksud hakikat. Tapi kalau ciri yang berkait dengan dia, memang ada kat dia, memang berkait, tapi bukan hakikat. Contoh apa? Keras, jernih, apa lagi? Mahal. Kalau buat benda mahal, berat. Okey, semua benda tu ada kaitan tak dengan gelas? Ada, tapi adakah dia hakikat gelas? Tidak. Maksudnya apa? Kalau dia hilang pun tak mencacatkan status dia sebagai gelas. Dia masih ada sifat kegelasan pada dia. Bahasa mantik dia memang kena tambah ke dan an. Contoh manusia yang wujud itu dinamakan insan. Sifat dia sebagai insan itu dinamakan insiyatuhu, keinsanannya. Ini kaksun, kaksiyatuhu. Nama mantiknya tu. Apa maksud insan dengan keinsanan? Insan adalah benda tu sendiri. Keinsanan ialah sifat dia sebagai insan. And human dengan humanity. Lebih kurang gitu. Friend dengan friendship. Gitu. Nampak? Dia sebenarnya benda ni dah ada dalam lurah. Cuma kita lurah sekadar cakap, tulis, baca. Sedangkan dari sudut mantik dia akan bincang semua tu secara jelas satu persatu. Baik, jadi kita tengok contoh dia. Tadi dia kata yang kata hakikat tu contoh hayawan bagi manusia atau kuda. Sebab apa? Memang hakikat manusia domestik hayawan, iaitu mutaharrik bi iradah. Kalau dibuang ciri bergerak, contohnya bergerak mesti ada otak. Dibuang pada ciri pergerakan itu, maka dah tak layak panggil insan. Kalau yang cacat itu bab lain. Kita bincang yang normal. Okey, tapi kita tengok contoh yang kedua. Dia kata kadhahik binisbati ilal insan. Contohnya dhahik. Apa itu dhahik? Sifat boleh ketawa, boleh gelak. Ataupun saya terjemah sebagai penggelak. Sebab apa? Dia fa'il. Fa'il, pembuat, pelaku, mesti ada per. Ataupun kalau nak lebih tinggi boleh tambah juru atau tukang, ataupun tambah wan di belakang, gelakawan. Iaitu seorang ada lelaki yang gelak, tukang gelak, juru gelak. Itu semua maksud fa'il. Itu unit Melayu. Bahasa Melayu ni unik sebab boleh describe dengan berbagai cara. Tapi cacatnya apa? Cacatnya dia tak ada konsep maf'ul, konsep objek, konsep mangsa. Kalau pelaku, pembuat, orang yang membuat dinamakan pembuat, orang yang dibuat dinamakan tak boleh buat.
Bahasa Melayu dia lemah dalam aspek itulah. Dia tak ada maf'ul. Bahasa Inggeris pun sebenarnya tak ada. Cuma dia boleh guna past tense. Past itu sebagai dia punya maf'ul. Okey. Jadi kita nak tengok contoh yang dia bagi tadi, iaitu penggelak. Gelak tu ada kaitan dengan manusia tak? Manusia secara normal boleh gelak tak? Boleh tak? Betul, boleh gelak. Macam mana nak test? Bahasa Maharaja Lawak tak gelak tu cacat. Okey, jadi manusia yang normal dia sepatutnya boleh gelak, sepatutnya boleh ketawa. Okey, jadi dia ada kaitan dengan manusia. Tapi adakah hakikat insan ialah penggelak? Adakah yang manusia yang kita yang dikatakan ahsanu taqwim, hayawan dhahik, hayawan yang boleh gelak? Adakah kita serendah dan sehina itu? Walaupun dhahik itu berkait dengan manusia, walaupun ciri gelak itu ada pada manusia, tapi itu bukanlah hakikat manusia. Itu maksud hakikat. Iaitu satu benda yang memang ada pada benda tu dan tak boleh buang. Kalau buang, hilang sifat tu, hilang ciri ataupun status dia sebagai benda tu. Tapi kalau dia katakan aradi, kan aradi ni bahasa mudah kita nak terjemah kat sini, kita boleh terjemah sebagai sampingan, sebagai sampingan. Tapi secara rasmi saya sebenarnya terjemah benda ni kepada diri dan ciri. Ada perkataan atau huraian yang menceritakan diri benda tu, dan ada huraian menceritakan ciri benda tu. Dalam falsafah dia terkenal dengan istilah jauhar dan arad. Adapun dalam kes ni dia guna zati dan aradi. Secara mudah saya terjemahkan jauhar dan arad kepada diri dan ciri. Jauhar itu diri, hakikat benda tu sendiri. Tapi arad itu ciri dia. Jadi bila sebut arad, ciri macam-macam lah. Kalau kita belajar ilmu makulat, dia ada 10. Satu je jauhar, satu je diri. Yang lain tu semua ciri. Ada 9 ciri. Okey. Jadi faham tak setakat ni apa maksud zati, apa maksud aradi? Okey, zati itu hakikat diri dia. Diri dia, jauhar dia. Dan aradi itu hanya bersifat sampingan. Okey. Walaupun disebut begitu, nanti sebenarnya pada akhirnya sebenarnya kita hampir-hampir tak boleh nak takrifkan sesuatu. Kalau ikut betul-betul, kalau ikut kemampuan manusia, sebenarnya kita tak mampu pun nak takrif sesuatu itu secara tepat, walaupun dinamakan had tam. Tapi itulah takrif terbaik yang mampu manusia buat. Itulah takrif terbaik yang mampu manusia buat. Okey. Kita rehat 5 minit.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Setelah kita jelas apa itu zati dan apa itu aradi, maka kita tengok pecahan yang seterusnya. Okey. Muka surat yang seterusnya iaitu muka surat 13. Okay, jadi nak tengok pula pecahan lafaz kulli jenis zati. Kita tengok dia punya pecahan dia pula. Yang pertama dia kata imma maqulun fi jawabi ma huwa bihasab syarikatil mahdah kal hayawan binisbati ila al insani wal faras wa huwa al jins wa yursamu bi annahu kulli maqulun ala katsirin mukhtalifin bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Okay, itu yang pertama. Lafaz kulli jenis zati, dan dia ada dua jenis. Yang pertama yang disebutkan ini sebagai fi jawabi ma huwa. Okey, itu yang pertama. Kalau kita tengok yang kedua itu wa imma maqulun fi jawabi ma huwa. Okey, itu pun jawabi ma huwa. Okey, yang kedua. Kemudian yang seterusnya yang ketiga pula wa imma ghairu maqulin fi jawabi ma huwa bal maqulun fi jawabi ayyu syai'in huwa. Okey, jadi dia kata di sini sangat mudah walaupun dipecah pada tiga, sebenarnya dipecah pada dua dulu. Okey, yang pertama apa? Yang pertama zati untuk menjawab persoalan ma huwa, itu yang pertama. Dan yang kedua zati untuk jawab persoalan ayyu syai'in huwa. Okey, nak terjemah sebagai apa? Satu tu untuk jawab persoalan apakah ia, apakah dia ataupun apakah ia. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua ayyu syai'in huwa, iaitu yang mana satu. Okey, yang mana satu, ataupun lebih tepat kalau kita sebut sebagai yang mana sahaja. Okey, yang mana dia, yang mana satu dia. Satu itu nak tanya apa dia, yang kedua nak tanya yang mana satu dia. Okey, dia ada beza soalan ni. Soalan ma huwa ayyu syai'in huwa, dua soalan yang berbeza walaupun nampak macam biasa-biasa aja pun. Apa dia mana satu lebih kurang aja. Ada beza dia. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Imma maqulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikatil mahdah kal hayawan binisbati ila al insani wal faras wa huwa al jins wa yursamu bi annahu kulliyyun maqulun ala katsirin mukhtalifin bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Okey, yang menjawab persoalan apakah ia, itu pun dipecah kepada dua. Maksudnya apa? Kulli ni dipecah pada dua. Yang pertama yang jawab soalan apakah ia dan mana satu ia. Okey, yang kata apakah ia ini ialah lafaz kulli yang digunakan sebagai jawapan untuk jawab soalan apakah ia. Okey, jadi jawapan bagi persoalan apakah ia itu dia ada dua jenis pula. Okey, dia ada dua jenis. Yang pertama ini ialah bihasabi syarikatil mahdah, dan dia berkaitan ataupun berdasarkan perkongsian semata-mata. Syarikah itu kongsi, syarikat berkongsi modal, kongsi tenaga, buat bisnes, syarikat. Okay, jadi syarikah asalnya ialah perkongsian, tak semestinya benda bisnes, asal saja perkongsian, sharing, itu adalah syarikah. Okay, dan di sini kita masukkan syarikah dari sudut apa? Kita masuk dari sudut berkongsi penggunaan sesuatu makna.
Macam dah sebut tadi ya, berkongsi, kita semua ni berkongsi menggunakan lafaz ataupun makna insan. Okey, itu maksud dia. Jadi dalam ni pun nak cerita benda yang macam tu juga. Okey, contoh apa dia kata? Kal hayawan binisbati ilal insan wal faras. Okey. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Yang kalau kita banding dengan yang kedua, yang kedua tu dia kata bihasabi syarikati wal khususiyati ma'an. Okey, yang pertama ini yang kita namakan sebagai mahwa jenis al-jins. Okey, mahwa jenis al-jins ini dia adalah mahwa yang melibatkan perkongsian syarikah mahdah semata-mata. Dia hanya ada persoalan bagi apakah ia, dan dia bersifat perkongsian semata-mata. Okey, itu yang pertama. Maksudnya dia hanya berkait dengan, dia boleh dipakai oleh banyak pihak. Dia boleh dipakai oleh banyak individu atau afrad. Yang kedua pula dia kata dia menjawab soalan apakah ia, dan dia juga berkait dengan perkongsian, tapi dia kata dia juga ada wal khususiyah ma'an. Dia ada juga pengkhususan. Dia boleh berkongsi, dan dia juga boleh khusus pada individu tertentu atau pihak tertentu. Okey. Yang ni asal nak faham kena buat rajah sikit. Okay, sebelum kita tengok apa pembahagian dalam ilmu mantik ataupun sebenarnya dia berkait dengan ilmu al-maqulat. Okey. Dia ada yang pertama al-wujud. Dan al-wujud. Okey, dia ada yang wajib. Wujud ni ada yang bersifat wajib, itu wajibul wujud, itu Tuhan Khaliq. Dan ada yang bersifat mungkin. Okey. Walaupun dalam usul ataupun falsafah ada satu pembahagian lagi, mumtani' ataupun mustahil. Mumtani' ataupun mustahil wujud. Tapi dia hanya dibincang dari sudut konsep, tapi dia tidak termasuk dalam kategori benda yang wujud. Sebab dah nama pun mustahil, maka dia tak masuk dalam kategori wujud. Okay, jadi dari segi pembahagian hakikat yang wujud dia hanya ada dua, tapi pembahagian konsep dia ada tiga. Satu lagi iaitu mumtani', mustahil. Okey, yang mungkin pula dia pecah pada dua. Yang pertama dinamakan al-jauhar. Okey. Kemudian yang kedua dinamakan al-arad. Diri dan ciri. Okey. Apa maksud jauhar dan arad? Macam kita sebut tadi, jauhar tu benda tu sendiri, sesuatu yang wujud itu, dan arad adalah segala ciri benda itu, segala ciri bagi diri itu. Kemudian jauhar ini dia pecah pula. Okey. Nah, yang pertama dia kata dia panggil bersifat An-Nami. An-Nami. Nami ini tumbuh, membiak. Dua ciri lah. Yang asalnya tumbuh dan dia juga masuk membiak. Nami. Macam pokok. Kita tumbuh, growth, pertumbuhan. Okey. Yang kedua ghairu nami. Itu yang tidak tumbuh. Okey, kalau ikut sama mudah, yang ini kita boleh pisah ada dua. Iaitu yang bersifat tabi'i dan sina'i. Okey, tabi'i itu benda benda yang tidak tumbuh, yang bersifat tabi'i, dan yang disebut sina'i ataupun ghairu tabi'i lah. Okey. Maksudnya apa? Benda yang tidak tumbuh, yang semula jadi natural. Contohnya batu bata, galian mineral semua tu. Kemudian sina'i. Sina'i ni sana'a, buat, cipta, reka. Maksudnya benda yang kita buat. Contoh macam kursi. Kursi ni pun benda yang tidak tumbuh.
Tak ada lah hari ni letak, tahun depan tengok kursi ini besar. Tak payah beli kursi besar lah. Kan? Tak. Kan? Okey, jadi dia tidak tumbuh. Walaupun ada setengah batu tu, orang kata batu sungai apa tu. Kan orang kata tumbuh juga sebab apa jadi besar. Itu sebenarnya bukan tumbuh dengan maksud tumbuh sebenar. Dia sekadar apa? Pengumpulan mineral ataupun bahan baru dalam tu. Okey. Jadi segala teknologi lah. Mudahnya kita teknologi. Teknologi yang ringkas macam kerusi, meja, sudu, garpu ataupun teknologi yang advance lah, kompleks macam handset, telefon, komputer semua tu. Okey, itu semua ghairu nami. Ataupun dia panggil juga sebagai jamadat. Jamadat, jumud, jamid yang tidak bergerak. Kemudian nami ni yang tumbuh ataupun membiak. Nami dia merangkumi manusia, haiwan dan tumbuhan. Manusia, binatang dan tumbuhan. Bila pecah pada dua, yang pertama dinamakan nami secara mutlak, nami yang mula yang al-mutaharrik, al-mutaharrik, ini ghairu mutaharrik, ghairu mutaharrik bil iradah. Okey. Jadi ghairu mutaharrik ni adalah tumbuhan. Masalah panggil an-nabat. Okey. Sebenarnya poin ni penting ni. Mutaharrik bil iradah, ghairu mutaharrik. Nami ni penting. Dan kita akan tahu nanti apa nama dia. Dalam mantik ada nama ni. Benda yang menyebabkan sesuatu itu terpisah, terpecah, terkeluar dari satu kumpulan, itu dia ada nama dia. Kita akan tengok nanti. Kemudian mutaharrik yang boleh bergerak dengan kehendak. Mutaharrik bil iradah. Okey. Mutaharrik bil iradah. Yang ini merangkumi manusia dan juga binatang. Al-insan wal Arab dia banyak nama, boleh panggil dabbah, bahaim, bahimah, semua tu binatang lah. Okey. Jadi manusia dan binatang tu dalam ni. Kemudian dia pecah pada dua. Satu yang natif, satu lagi yang sebaliknya lah, yang ghairu natif. Okey. Kemudian yang ni nama dia dalam masalah insan. Bahasa Melayu pun dia panggil insan, tapi bahasa Melayu yang biasa kita panggil manusia lah. Okey. Jadi bawah ni barulah ada Abu, Ali dan Ahmad. Ini contoh untuk orang Melayu. Kalau orang Arab dia kena Abu Zaid wa Amru. Kalau bukan kita mantik dia guna istilah Zaid, kan Zaiden, kan Amrin. Sebab kita guna Melayu Abu Ali Ahmad lah. Okey. Cakap ni jelas. Okey. Ini dipanggil juga dengan nama Rajah Porphyry. Sajaratu Furfurus. Porphyry diarabkan jadi Furfurus. Rajah Porphyry dia yang asaskan rajah ni. Okey, sebab itu dinisbahkan kepada dia. Okay, kita dah tahu satu batasan yang memisahkan antara kulli dan juz'i. Okey, dari rajah ni kita boleh tahu apa beza antara kulli dan juz'i. Okey. Okey, ini adalah satu garisan. Garisan inilah yang memisahkan antara kulli dan juz'i. Semua yang di atas ni adalah kulli. Dan semua yang di bawah ni adalah juz'i. Nampak? Jadi juz'i ni benda yang wujud. Yang wujud ialah Abu, yang wujud ialah Ali, yang wujud ialah Ahmad. Tapi satu makhluk yang nama dia insan semata-mata tak wujud. Dan dia ni bukan Abu, bukan Ali, bukan Ahmad, dia insan. Kalau nama dia Muhammad insan itu lain lah. Tapi satu makhluk yang nama insan itu tak wujud. Tapi macam mana boleh wujud insan ni? Insan ni ialah hasil, dia panggil hasil abstraction, hasil proses tajrid. Kita kumpul beberapa ciri yang sama ada pada beberapa juz'i, kemudian kita simpulkan dengan satu konsep. Konsep dia apa? Kita tengok pada semua yang ada di sini. Yang pertama, semua ni adalah hayawan.
Okey. Sebab apa? Boleh bergerak, boleh tumbuh, boleh membiak. Okey. Kemudian kita juga nampak konsep atau idea semua ini juga berakal, berfikir. Maka wujud konsep hayawan natik, dan hayawan natik ini terus diistilahkan, diringkaskan dalam minda kita sebagai insan. Okey. Jadi ini kuli yang pertama yang kita hasilkan. Maka atas kuli ada kuli. Maksudnya apa? Kuli ni pula ada sesama dia pun ada umum dan khusus. Tadi kita kata kuli ini umum, juz'i ini khusus. Tapi sebenarnya sesama kuli itu pun ada umum dan ada khusus. Contoh, kenderaan dengan alat. Okey, kenderaan dengan alat kuli ke juz'i? Kenderaan dan alat. Kuli ke juz'i dua ni? Ada satu benda yang nama dia alat ataupun kenderaan. Yang wujud ialah kereta Nissan, kereta Toyota, kereta BMW, itu yang wujud. Tapi yang kenderaan alat itu kuli yang dihasilkan oleh akal kita setelah melihat beberapa juz'i, afrad, individu. Okey. Jadi sesama kuli itu dia ada martabat, dia ada hierarki. Dia ada hierarki ataupun martabat. Macam alat dan juga kenderaan. Alat dan kenderaan. Okey, siapa lebih umum daripada siapa? Kenderaan lebih umum ke alat lebih umum? Alat lebih umum. Alat ada alat memasak. Ada alat untuk bawa orang dari satu tempat ke satu tempat. Itulah yang nama dia kenderaan. Kan alat menulis. Alat menulis tu pecah pula, pen, pensel, marker. Kan? Okey. Jadi ini konsep asas untuk faham kuli juz'i. Okey, mulai kuli yang kita pecah tadi. Okey, ada yang jawab soalan apakah ia, ma huwa, dan mana satukah ia. Okey. Yang menjawab soalan apakah ia pula dia pecah oleh dua. Yang pertama dia kata dia melibatkan perkongsian, maksudnya dia sebab perkongsian maksudnya apa? Bahasa lain ialah bawah dia boleh ada benda lagi. Bawah inilah, benda yang bawah inilah yang berkongsi dia. Faham? Okey, kalau kita kata ni A, bawah ni ada B1, ada B2, ada B3. Dan A ni, dia kata dia ada boleh buat perkongsian. Maksudnya, bawah dia ada benda. Yang kongsi tu apa ni lah? B1, B2, B3 ni berkongsi menggunakan A. Macam tu. Okey, jadi mahwa yang pertama, dia ada perkongsian. Tapi dia kata perkongsian semata-mata. Maksudnya apa? Bawah dia dah tak ada apa. Dia hanya ada perkongsian semata-mata. Maksudnya dia tak ada berkait dengan benda yang bersifat khusus. Faham? Okey, mudah kata bawah dia tu boleh ada benda, dan bawah dia tu lagi boleh ada benda lagi. Dia hanya berkait dengan perkongsian semata-mata. Dia boleh, bukan dia tak ada limit, tapi dia berkait dengan benda yang berkongsi. Okey, itu yang pertama. Okey, ini apa nama dia? Nama dia ialah al-jins. Okey, dalam rajah ni dia duduk tak mana? Okey, kita tengok di sini, yang boleh sentiasa berkongsi ialah semua yang di atas ni. Ada start dari mana tadi? Nampak? Okey, ini hayawan. Okey. Kalau start dari hayawan ini, okey, kita kena buat satu garis yang kedua pula. Okey, kena ingat. Tadi garis pertama untuk bezakan antara kulli dan juz'i. Okey, sekarang kita kena buat garis yang kedua untuk bezakan sesama kulli itu sendiri pula. Okey. Kulli ada yang jawab soalan apakah ia, kemudian yang jawab soalan apakah ia ni pula ada dua jenis. Yang mana kalau kita ikut ni, dia sebenarnya pecah ikut line ni. Okey, yang hanya melibatkan perkongsian, maksudnya bawah dia boleh ada benda, kemudian bawah dia boleh ada benda lagi. Semua tu dinamakan yang pertama, iaitu jins. Okey, jadi start dari hayawan dan ke atas. Biasanya orang tak start sampai kat wujud mungkin ni. Kalau dalam banyak mantik biasanya sampai kat jauhar je. Okey, ini orang yang ultimate lah. Tak ada nak letak apa. Awak tak ada nak letak apa dah tu. Dan wujud tu puncak.
Itu yang hakikat. Tapi dalam mantik asasnya kita hanya main sampai sini je. Okey. Ingat mantik limit dia sini. Dan walaupun kalau ikut dari hakikat boleh naik atas lagi. Naik atas jumpa Tuhan. Okey. Sebab apa? Allah itu dia wujud mutlak. Dia wujud hakiki. Kita ni hanya wujud tumpang wujud dia. Dia kalau kita tak ada dia wujud, tapi kita kalau dia tak ada tak wujud. Baik. Jadi kuli yang kategori mahwa ni nak pecah dua dia macam mana? Cara dia ialah macam ni. Satu yang hanya berkait yang perkongsian saja. Satu lagi dia berkait dengan, dia kata apa? Bihasalis syarikati wal khususiyati ma'an. Dia ada perkongsian, dia ada pengkhususan. Maksudnya apa? Dia boleh berkongsi, tapi dia melibatkan pengkhususan. Dia ada benda yang khusus. Inilah yang khas tadi, juz'i tadi. Okey. Yang boleh ada macam ni. Bawah Abu ada lagi tak? Tak ada. Bawah Ahmad ada lagi tak? Tak ada. Sebab apa? Itu afrad, itu individu. Apa maksud individu? Individu. Tak boleh lagi divide. Bahasa Greek dia panggil tom. Ini tidak, tom ini potong. Okey. Ini kalau nak faham betul-betul lah. Okey. Jadi kalau ikut betul-betul bawa Abu Ali Ahmad ni dah tak ada apa. Kalau ada pun hanya dia panggil juzuk dia. Ahmad juzuk dia apa? Dia ada hayawan dia ada bahagian hayawan ni, itu tulang daging dia, bahagian nanti dia, akal dia semua tu. Itu je. Bawah dia tak ada apa dah. Okey. Jadi yang ni, kalau kita kata yang ni, yang pertama dia sendiri kita kata dia juz'i, memang keluar tajuk. Kemudian dia juga kita tahu bahawa tak ada perkongsian. Bahawa dia tak ada benar dah. Jadi dia tak, bukan benda yang kita nak bincang. Kita nak cari yang dia ada perkongsian dan sama sama dia ada pengkhususan. Maksudnya apa? Dia merujuk pada yang ini. Al-insan. Okey, insan. Insan ni dikira sebagai yang jenis yang kedua yang kita namakan sebagai naum. Iaitu apa? Dia ada perkongsian, tapi perkongsian ni bersifat khusus. Perkongsian ni ya, lepas tu dah tak boleh turun dah. Itu maksud dia. Okey. Jadi jelas sekarang ni. Okey, jadi kita dah tahu kuli. Okey, kuli ada yang zati, ada yang aradi. Aradi sekali kita bincang. Okey, yang zati itu ada yang untuk jawab soalan apa dia. Okey, yang jawab soalan apa dia ni? Ni, semua ni. Yang dipanggil jins. Start daripada hayawan dan ke atas. Ada yang mana limit dia pada jauhar. Limit dia pada jauhar dan juga arat lah. Ini kita tengok dalam nama dia. Okey, kemudian ada satu lagi yang dia kongsi dan khusus, iaitu insan. Dan nama dia adalah naum. Nama dia adalah naum. Jins ni dimelayukan jadi jenis. Tapi naum kalau kita terjemah apa ni, kita terjemah jenis. Jadi macam mana kita nak terjemah naum? Itu yang sedang saya cari perkataan yang sesuai. Sebab saya nak wujud satu, nak bina satu sistem mantik menggunakan istilah Melayu. Kalau tak boleh juga terpaksa melayukan perkataan Arab ataupun yang luar lah. Sebab bahasa Melayu dikatakan bahasa yang hebat pada satu masa dulu, boleh ungkap banyak ilmu, tapi tak tahu di mana habis istilah-istilah ilmu tadi. Jadi kita kena bina balik, insyaAllah. Okey, itu tentang kuli dan zati. Kita nak tengok yang seterusnya. Zati yang seterusnya itu ayyu syai'in huwa. Mana satu dia? Kenapa kena ada dua ni? Sebab nak jawab soalan kena ada dua unsur ni. Nak jawab soalan. Soalan sebenarnya biasanya merujuk kepada naum, tapi tak semestinya. Sebab soalan nanti biasanya mahwal insan. Lepas tu dia akan jawab dengan hayawan natiq. Okey. Yang seterusnya yang dikatakan ayyu syai'in huwa ini ialah apa? Kita tengok ayat dia di sini.
Okay, sebelum tu kita tengok dia punya rasam dia ataupun takrif bagi apa al-jins dan juga an-naw'. Okay, tadi kita dah hurai konsep dia. Kemudian kita nak tengok takrif dia ataupun definisi dia. Okay, tengok yang poin yang pertama ke soal 13 tu. Okay, wahwal jins, iaitulah jins. Jins yang haiwan dan ke atas ni. Okay, apa takrif dia? Wayur samu. Okay, tengok kalau tengok istilah dia tu wayur samu, dan ditakrifkan secara rasam. Dan wayur samu ditakrifkan secara rasam. Sebab kita sebut tadi takrif ada secara had dan secara rasam. Okay, jadi yang ni dia nak abang kata dia ditakrifkan secara rasam. Wayur samu bi annahu kulliyun maqulun ala kathirin mukhtalifin bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Okay, maksudnya apa? Dia adalah kata-kata ataupun lafaz yang bersifat kulli, maqulun. Dan maqulun yang diucapkan, yang diungkapkan, yang kita sebutkan untuk pada kasirin mukhtalifin bil haqa'iq, benda yang pelbagai, yang kasir banyak, dan mukhtalifin bil haqa'iq, yang berbeza hakikatnya, fi jawabi ma huwa, untuk menjawab persoalan apakah ia. Okay, kenapa dia sebutkan beberapa poin penting di sini? Sebab dia nak sebut ni antara poin penting ialah maqulun ala kasirin, benda yang beberapa benda yang banyak, mukhtalifin bil haqa'iq, yang mana hakikatnya berbeza. Sebab apa kita tengok kat sini, hayawan ataupun contoh hayawan ataupun an-nami ataupun al-jauhar. Okay, ini satu lafaz yang kita boleh guna untuk ungkapkan pelbagai benda, kasirin mukhtalifin bil haqa'iq, yang mana berbeza hakikatnya. Contohnya kalau jauhar, kita boleh guna untuk hayawan ataupun insan, kita boleh guna untuk binatang, kita boleh guna untuk tumbuhan, kita boleh guna untuk alat-alat, kita boleh guna untuk batu-batuan. Jadi yang dikatakan jins ini ialah yang dia boleh guna untuk pelbagai benda yang berbeza hakikat. Okey. Untuk mudah faham, kita kena bandingkan dengan yang kedua. Dia kata kat sini, akal insan binisbati ila zaid wa amrin wa huwa an-naw', iaitu yang naw tadi, wa yursamu bi annahu kulli maqulun ala kasirin mukhtalifin bil adad dun al-haqiqah fi jawabi ma huwa. Okey, apa? Maksudnya ialah satu lafaz kulli yang bersifat umum, tapi dia hanya digunakan untuk benda yang kasirin mukhtalifin bil adad, bukan haqiqah, dunal haqiqah. Macam tadi nami atau jauhar boleh guna untuk banyak benda, dan benda ni saling berbeza hakikat dia. Hakikat haiwan lain, binatang lain, batu lain, kerusi lain. Tapi untuk an-naw' ni dia boleh guna untuk banyak benda, tapi hanya berbeza dari sudut adat. Adat dengan maksud bilangan ataupun individu. Dunal haqiqah, bukan hakikat dia. Maksudnya apa? Dia hanya boleh guna untuk benda yang hakikat dia sama. Macam insan adalah satu hakikat, lembu satu hakikat. Jadi kalau kita ambil perkataan insan, kita boleh guna untuk banyak benda, tapi benda yang hakikat dia sama. Lafaz insan hanya boleh guna untuk Abu, Ali, Ahmad, Rahman, Nasir, semua tu. Walaupun pelbagai, walaupun kasirin banyak, tapi hanya beza dari sudut bilangan ataupun jumlah, bukan dari sudut hakikat. Hakikat dia masih benda yang sama. Okey. Selain daripada yang kita sebut tadi, kena guna takrif ni. Maksudnya apa? Selain yang ni, bawah dia ada dan tak dipecah lagi, dan yang ni boleh pecah banyak. Kita kena ingat poin dia ialah satu tu guna untuk benda yang sama hakikat, satu guna untuk yang berbeza hakikat. Jadi yang dikatakan jins, yang dikatakan jins, dia bersifat umum, kulli, tapi boleh guna untuk banyak hakikat. Tapi kalau naw', kita boleh guna untuk banyak tapi sama hakikat. Ataupun bahasa mudah dia, bawah dia tu adalah juz'i, bawah dia bukan kulli lagi. Yang ni tengok macam ni sama-sama kulli kan. Start dari insan ke atas adalah kulli. Okey. Tapi macam jins, dia bawah atas dia semua kulli. Macam ni contoh nami atas dia kulli, nami bawah dia kulli. Tapi kalau naw',
Bawah dia juz'i, atas dia kulli. Maksudnya apa? Beza yang jins dengan nauk ialah kulli ni mana pun atas bawah dia semua kulli. Kulli pula. Apa jins ni macam mana pun semuanya adalah kulli. Tapi kalau nauk atas je kulli, yang bawah semuanya juz'i. Okey. Itu jins dan juga nauk. Kemudian kita tengok yang ketiga, wa imma ghairu maqulin fi jawabi ma huwa bal maqulun fi jawabi ayyi syai'in huwa. Okey, yang ketiga ni ialah benda yang bukan guna untuk jawab soalan apakah ia, tapi guna untuk jawab soalan mana satu ia. Mana satu ia. Baik. Kita tengok takrif dia kata apa ni. وهو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس كالناطق بالنسبة إلى الإنسان. Okay, yang dikatakan apa yang ketiga ini nama dia fasal. Nama dia fasal. Okay, kena ingat yang ketiga ni nama dia fasal atau al-faslu. Fasal ni maksudnya pemisah. Pemisah, pembeza. Okay, dia sangat penting. Kita akan tengok di sini. Dan dia digunakan untuk jawab soalan yang mana ia dan fi zatih, dan dia letak di situ fi zatih. Sebab apa? Kadang-kadang orang jadikan benda yang tidak bersifat zati. Okey, ini kita urai lagi ya. Nak uraikan ni mungkin tak nampak. Okey, dia ni apa? Wa huwal ladzi yumayyizu syai' amma yusyarikuh an fil jins. Dia ni adalah yang dikatakan fasal ni ialah sesuatu yang yumayyizu, yang membezakan, yang memisahkan, yang membezakan sesuatu amma yusyarikuh, daripada apa-apa yang berkongsi dengannya. Contoh, macam sini hayawan. Okey, ini hayawan. Ada berkongsi dengan insan, manusia, dan dia juga berkongsi dengan lunatik, binatang. Okey, jadi fasal ni tugas dia atau fungsi dia ialah dia membezakan, memisahkan, mengeluarkan sesuatu yang tak berkaitan dengan dia daripada berkongsi dengan dia. Contoh macam ni, kalau kita nak fokus pada insan, maka kena ada satu ciri atau satu benda, satu sifat, satu kulli yang mana dia bersifat membezakan antara insan dengan selain insan. Itu maksud fasal. Dia boleh berada di peringkat macam bawah ni, dia juga boleh berada di atas. Contoh jauhar. Jauhar dia merangkumi yang tumbuh dan yang tidak tumbuh. Tapi macam mana kita nak keluarkan yang tidak tumbuh ini? Kita kena guna satu sifat, satu ciri. Di sini dalam konteks ni ialah dia guna sifat nami. Okey. Jadi nami ni adalah fasal. Mudah kata fasal ni ialah pembeza. Fasal ni ialah pembeza. Dia membezakan, dia mengeluarkan sesuatu yang tak ada kaitan itu daripada suatu kulli ataupun suatu jins. Okay, apa contoh yang dia bagi? Kan natiq binisbati ila al-insan wa huwa al-fasl. Contohnya ialah lafaz ataupun kulli natiq. Okay, natiq yang disebut tadi. Natiq binisbati ila al-insan. Untuk insan, ini adalah pembeza dia. Dan fasal dia ialah natiq. Wa huwa al-fasl, dan dia ni adalah fasal. Ini dinamakan fasal. Apa takrif dia? Wa yursamu bi annahu kulliyun yuqalu 'ala asy-syai' fi jawabi ayyi syai'in huwa fi zatih. Dan dia ialah satu kulli yang diungkapkan kepada sesuatu untuk menjawab soalan yang mana satu ia fi zatih, pada zatnya. Maksudnya apa? Ada setengah ciri ataupun sifat atau kulli yang boleh juga pisahkan insan dengan selain insan, tapi benda tu tidak bersifat zati. Sebab tu dia kena ikat dengan perkataan fi zatih. Contoh dia apa? Okey, ini kita sebut fasal dia ialah natiq. Dia membezakan tak antara manusia dengan binatang? Ya, dia membezakan.
Tapi kalau kita tukar dengan satu lagi istilah, contoh ad-dhahik. Dhahik itu adalah apa? Penggelak ataupun ketawa. Okey. Kalau kita sebut hayawan dhahik, dia membezakan antara manusia dengan bukan manusia tak? Ha? Okey, cuba cari binatang yang boleh gelak secara hakikat dia. Ayam ke, lembu ke, siapa ada kucing yang pandai gelak kat ni ke? Ada tak? Boleh buat main tak? Monyet boleh gelak? Betul gelak? Okey. Ni antara isu ataupun kekeliruan ataupun khilaf-khilaf yang timbul dalam mantik. Sebenarnya kalau nak kata keluarkan benda tu semata-mata, banyak benda boleh keluarkan. Contoh lagi apa? Contoh lagi berjalan dengan dua kaki dan tegak. Okey, cari makhluk binatang yang jalan dengan dua kaki dan tegak jalannya. Okey, ada jalan dua kaki tak? Ada apa? Ayam, monyet, buruk. Okey, yang cari yang tegak. Macam kita, kecuali yang bongkok itu lain cerita lah. Kalau monyet dia tengok jalan sengit. Monyet jalan sengit. Ayam dua kaki tapi memang sengit sungguh lah. Sengit ni nak tahu mana, tengok vertebra dia, tulang belakang dia. Okay, jadi manusia saja secara fitrahnya adalah makhluk yang berjalan dengan dua kaki dan tegak tulang belakang dia. Jadi kalau nak cerita pasal keluarkan saja, pisahkan saja, bezakan saja, itu banyak. Tapi kita akan nak yang zat, yang fi zatih, yang bersifat zati. Apa maksud zati? Hakikat benda tu. Adakah kalau hilang sifat tegak, sifat tegak pada manusia, maka hilanglah kemanusiaannya? Adakah kita ni asal jalan elok bagi orang, esok jalan bongkok datang? Adakah begitu? Tidak. Okey. Jadi nampak tak? Kalau setakat nak bezakan itu banyak. Nak pisahkan itu banyak. Tapi yang nak pisah dan mendapati hakikat dia itu tak banyak. Dan itulah yang dinamakan sebagai al-fasl. Itu nama dia al-fasl. Dia fasal. Okey. Setakat ni nampak? Okey, jadi kuli dua yang pertama tadi, iaitu jins ngenak ni, dia satu bab, dia satu part. Dia bahasa lain dia adalah ni, apa ini? Ini apa? Mutaharrim. Nami apa kita ni saya istilah dia adalah fasal, dia bukan kuli. Dia kuli tapi dia bukan jins. Dia fasal. Okey. Jadi ini kuli yang berada di peringkat, tapi yang menyebabkan sesuatu itu terpecah, nak pecahkan antara insan dengan binatang, itu dia kena satu benda lain yang kita namakan sebagai fasal. Okey. Apa dah? Habis. Habis apa? Terus nak? Okey. Nak sambung lagi kan? Nak konti dah? Kalau ikut 8.30 habis tadi, start 9. Boleh sambung lagi? Okey, kalau betul tidak. Okey. Sebab kita nak tengok sikit je tentang aradi tu, dua lagi. Okay, jadi kita dah selesai untuk kuli yang jenis zati. Okay, jadi jins dengan nak semua ni yang di sini. Kemudian fasal ni dia berada di semua peringkat. Setiap peringkat tu dia ada fasal dia, menyebabkan terpecah dan turun ke bawah. Okay. Jadi kita tengok yang seterusnya itu arad ataupun aradi. Okay. Muka surat tadi muka surat 14. Okay, muka surat 14. Wa amma al-aradi fa imma an yamtani'a fikakuhu 'anil mahiyyah wa huwa al-arad al-lazim aw la yamtani' wa huwa al-arad al-mufariq wa kullu wahidin minhuma
إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة وبالفعل للإنسان، وترسم بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا أرضيا، وإما أن يعم حقائق فوق واحدة وهو الأرض العام كالمتنفس بالقوة وبالفعل بالنسبة للإنسان وغيره من الحيوانات، ويرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولا أرضيا. Okay. Dia panjang, tak panjang tak panjang. Di huraian itu panjang. Okay, jadi kita faham secara umum dari dulu tentang arat. Okey, macam dia sebut tadi. Satu yang wujud itu dia ada diri dia dan dia ada ciri dia. Dia ada jauhar dia dan dia ada arat dia. Okey. Kalau ikut betul, al-fasal ni pun sebenarnya salah satu arat. Al-fasal ni sebenarnya salah satu arat. Tapi disebabkan dia sifat dia khusus dan merujuk pada satu hakikat benda, dia dimasukkan ke zati. Okey, sebab itulah sebenarnya kita sebut insan sebagai diri, insan sebagai ciri. Okey, diri ni apa? Hayawan. Ciri dia ada banyak. Ada natiq, ada dhahik, ada mashi, yang berjalan, banyak. Dan mubtasim. Okey. Ciri banyak. Kalau ikut doktor, ini adalah jauhar. Ini adalah arat. Cumanya dalam banyak-banyak ciri ini ada ciri yang paling dekat, yang paling hampir dengan hakikat diri ini. Dan ciri itulah yang diambil sebagai fasal. Sebab itulah nanti kalau kita belajar dalam mantik, contoh nak bezakan antara insan dengan selain insan, dia gunakan natik. Tapi sesama yang ghairu insan, sesama yang ghairu natik, sesama binatang, macam mana dia pisahkan? Dia guna apa sebagai fasal? Dia guna apa sebagai pembeza? Dia gunakan bunyi. Haiwan yang berkokok, al-haiwan ataupun binatang yang berkokok, nama dia ayam. Binatang yang mengembek, nama dia kambing. Okey. Jadi kalau kita banding dengan konsep natik, berkokok, ngembek ni hanya arat yang kalau ikut tu agak jauh. Tapi kenapa dia ambil? Sebab itu saja yang boleh membezakannya. Okey. Sebab tu ini mantik ni sebenarnya asas. Asas. Dan isu lain lagi dalam pengkelasan ini, nak letak mana bakteria dan virus. Kita belajar dalam apa? Sains biologi. Kita ada yang uniselular dan multiselular. Yang multiselular yang banyak sel itu, biasanya kita pecah pada tumbuhan, haiwan dan manusia. Ataupun tumbuhan, binatang dan manusia. Tapi yang uniselular macam bakteria ataupun virus pun orang khilaf dia hidup ke tidak. Macam makhluk-makhluk yang macam ni, dia nak masuk dalam kategori mana? Nak letak apa sebagai fasal dia? Dia pun wujud juga. Jadi macam mana? Adakah mantik relevan dalam bab ni? Yang mana dah dikembangkan dalam ilmu taksonomi. Ini soalan ya. Kalau mengaji tempat lain tak ada latihan macam ni. Bagi soalan, di manakah kita nak kelaskan virus dan bakteria dalam rajah Porphyry? Adakah rajah Porphyry ini tidak syumul, tidak lengkap? Sebab apa? Dia tidak merangkumi hidupan yang bernama benda yang uniselular, yang satu sel. Okey. Macam mana jawab? Okey, ini
Yang saya pegang dekat ini. Rajah ni sebenarnya boleh pakai. Cuma kita kena pecahkan pada tumbuhan tu, dia kena pecah dua dulu, lepas tu baru pecah macam biasa. Sama juga pada haiwan, kena pecah dua dulu, lepas tu baru pecah macam biasa. Apa yang pecah dua itu? Dia adalah tumbuhan. Mana tadi tambah? Tumbuhan yang satu sel dan tumbuhan yang banyak sel. Sama dengan haiwan, ada haiwan yang binatang ni, ada yang satu sel, ada yang banyak sel. Yang uniselular, multiselular. Okey, macam mana nak guna konsep ni? Sebab saya perhati makhluk halus ni, makhluk halus ni yang boleh ditengok ni. Okey, dia sebenarnya ada ciri yang disebut di sini. Ada benda yang uniselular yang dia hanya tumbuh dan membiak, dan dia tak boleh bergerak. Kalau dia bergerak pun melalui medium ataupun ekologi dia yang menggerakkan dia. Contoh tiupan angin, ataupun binatang makan buang semua tu. Ataupun dia menumpang pada sel tertentu dan dia bergerak ikut sel tu. Ataupun dia menumpang host pada lalat ke nyamuk ke, dia membiak. Itu yang jenis pertama. Jenis dia hanya tumbuh biak tapi tak boleh bergerak. Dan ada benda uniselular yang dia ada alat untuk bergerak, walaupun tak ada tangan kaki macam kita. Tengok mikroskop tak jumpa pun tangan kaki dia. Tapi kita jumpa apa? Kita jumpa alat penggerak dia. Contohnya apa? Dia namakan flagella. Betul tak? Sel bakteri ada yang kosong, ada yang ada ekor. Ekor lah bahasa mudah. Flagella. Okey, jadi dia boleh bergerak dengan diri sendiri? Boleh. Jadi sebab tu dia kata, dalam tumbuhan ada tumbuhan yang uniselular. Tumbuhan yang satu sel, iaitu sel-sel ataupun bakteria yang tidak boleh bergerak langsung, melainkan dia digerakkan oleh pihak lain. Dia hanya tumbuh membiak. Okey. Kemudian yang banyak sel, okey, barulah pecah macam biasa balik. Macam ni lah semut semua tu. Sama juga macam tumbuhan, ada yang satu sel, iaitu bakteria atau uniselular yang tak boleh terbalik pula. Binatang pun sama. Ada binatang yang satu sel, binatang yang banyak sel. Jadi selesai masalah tu. Sebab apa? Guna konsep yang orang dulu dah letak. Tengok boleh membiak, boleh tumbuh, tengok boleh bergerak. Cuma tak jumpa zakat ni uniselular yang berakal. Kalau tidak nanti haiwan pun, haiwan yang binatang pun, insan, ada insan yang uniselular dan ada insan multiselular. Kita ni insan multiselular. Jumpa dia tu, nampak orang kecil. Macam orang-orang dulu, dia tak faham konsep reproduction. Dia kata pada sperma tu, ada orang kecil kat situ. Dia beranak masuk, kemudian dia jadi orang besar dan dilahirkan. Tu orang dulu, dia panggil biologi zaman Greek. Zaman dulu sebelum ada biologi moden, dia faham gitu. Itu saja untuk malam ini, insyaAllah. Baik, jadi secara umum kita boleh kata kita selesai untuk jins, naw' dan fasl. Awal itu sekadar sentuh secara umum, dan kita akan sambung awal itu, kemudian kita masuk kepada ta'rif. Okey, apa kaitan kuliah khams ini dengan ta'rif? Okey, dalam ta'rif benda ni lah yang akan digunakan. Nanti dia akan ajak ta'rif yang macam ni, yang sempurna kena guna jins ke, kena guna fasal ke. Kalau yang jenis rasam, yang jenis tak berapa sempurna, nak pakai jins tu jenis apa? Nanti jins tu pun kita dah pecah tadi, jins dengan naw'. Nanti jins tu sendiri ada pecahan dia. Ada jins yang bawah dia dah tak ada jins, ada jins yang atas dia dah tak ada jins, ada jins yang atas bawah dia ada jins. Itu semua ada nama. Nama dia apa? Qarib, ba'id, wasit, ataupun mutawassit. Tak apa tu. Saya harap semua boleh faham dan hadam, InsyaAllah. Kalau tak boleh ni, rujuklah sahabat-sahabat yang faham, ramai faham, insyaAllah. Berapa kitab dah dia ngaji. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan saya mohon maaf kalau ada tersalah cakap ke, tersalah fakta ke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hizmi kerana sudi meluangkan masa ini. Cuma ada soalan ni? Dah penat lah. Soalan dah nak balik. Okey, jadi untuk tarikh seterusnya kita masih dalam perbincangan ni. Semua kemungkinan kita akan cuba untuk buat hari Sabtu lah, untuk kita bekerja sikit lah topik ni supaya boleh khatam dalam semester ni, InsyaAllah. Dan kemungkinan kalau ada rezeki mungkin Isarsi mungkin semangat lagi nak teruskan belajar nanti ke, mungkin boleh go in depth lagi. Ada banyak saran-saran daripada Taman Isarbuji sendiri dan juga kitab yang lain yang kita boleh dalami. Mungkin boleh lihatlah secara luasnya kefahaman para ulama dulu dan betapa prihatin ataupun beri tumpuan seorang Muslim tu dalam nak ambil manfaat daripada peradaban orang lain. Maksudnya walaupun asal usulnya kita belajar sebelum ni daripada Aristotle, tapi tumpuan para ulama itu macam mana dia tumpu untuk nak ambil perkara yang betul manfaat supaya boleh umatnya boleh terjaga bila fikiran ni, itu yang utamanya. Jadi kami insyaAllah saya mudah faham kan. Kalau tak faham boleh teks ataupun message di Facebook lah Ustaz, ataupun pada Betul Hikmah boleh lah. Jadi itu sajalah untuk dulu saja. Hari Sabtu ni kita akan masuk ke kemudian hari. Itu saja, kita tangguh majlis dengan atas Rasulullah.